Assalamualaikum dan hai semua. Mendapat ahli keluarga yang telah terbuka hijab pergi ke mana-mana, mesti akan ternampak benda-benda gaib ni. Pengalaman follower FS mempunyai seorang adik yang kerap terlihat hantu, pocong, pontianak, lembagala dan sering terkena gangguan. Nantikan selepas ini. Dan seperti biasa, pada yang baru temui channel ni, harap dapat klik butang subscribe agar dapat notification untuk video yang akan datang. Ada satu malam ni, belum pukul 11 malam lagi kot aku rasa. Masa tu adik aku darjah berapa, aku tak ingat. Tapi, dia tengah tengok DVD cerita Ultraman ke apa. Dan, kabinet TV tu sebelah tingkap ruang tamu. Tingkap ruang tamu tu, jenis tingkap nako yang ada 2 pembuka. Maksudnya kau boleh buka 4 cermin bahagian atas je dan 4 cermin bawah tu tutup. Dapat bayangkan kan? Mak aku memang akan buka sikit bahagian atas tu sebab nak angin masuk. Kalau korang nak intai dalam rumah, kena jengket kaki. Kecuali orang tu sangat tinggi. Tapi kalau orang tu tinggi sekalipun, still akan nampak mata je kalau nak intai dari luar tingkap. Mak aku akan tutup tingkap bahagian atas tu masa maghrib dan masa nak tidur je. Kisahnya, elok adik aku layan DVD. Dia terperasan ada bayang macam orang lalu tepi koridor tingkap tu belah luar. Dia buat tak tahu je lah. Tapi orang tu macam slow sangat jalannya. Dan dia perasan dari ekor mata dia, bayang tu macam stop lama tepi tingkap tu. So dia pun pandanglah tingkap. Ingatkan jiran kita orang ke kan? Dan cuba teka. Dia nampak lembaga hitam yang tinggi gila berdiri betul-betul tengah tingkap tu sambil tangan dia depahkan kiri kanan, boleh sampai ke hujung kiri dan kanan tingkap tu. Dan secara perlahan-lahan macam nak tundukkan kepala, dia nak intai dari tingkap yang terbuka tu. Dan adik aku pun confirm lah menangis kan? Sebab itu je pun yang dia terror. Mak aku yang masa tu dalam bilik dia terus keluar dari bilik, tak tanya apa dan jerit nama aku sebab dia ingat aku yang buat adik aku nangis. Esok tu adik aku kata tak nak pergi sekolah sebab dia rasa tak sihat. Tapi mak aku tak bagi chance. Suruh juga dia pergi sebab dia kan memang mengada-ngada macam tu. Tapi akhir sekali memang dia demam betul dan baru dia cerita apa yang dia nampak malam tu. Masa adik aku cerita yang benda tu slowly nak tundukkan kepala nak tengok dekat tingkap tu, aku bayangkan benda tu dalam mood penyamaran macam tu lah. Nak layan DVD dengan adik aku dan berharap dengan warna hitam adik aku tak perasan dia dekat situ. Okay, next. Cerita seterusnya ni pun macam seram jugalah, tapi seram suam-suam je. Kisah ni jadi masa adik aku dah masuk sekolah menengah. Masa tu tengah zaman lagu-lagu K-pop baru nak up. Zaman Super Junior macam tu lah dan Wonder Girls. Sebab masa tu aku dah sambung diploma dan akulah yang bawa masuk lagu K-pop dalam rumah tu. Jadi berbalik pada kisah adik aku, pada satu malam, baru pukul 10 lebih macam tu, dia baring dalam bilik dia atas katil ditemani cahaya lampu tangga flat dekat luar, menghadap tingkap sambil dengar lagu K-pop Sorry tu. Tiba-tiba dia rasa tak boleh gerakkan badan. Mata je boleh gerak pandang sekeliling. Kepala katil adik aku ni sebelah pintu bilik dia, dan pintu bilik dia dah tak ada tombol pintu. Jadi dari ekor mata dia nampak dari lubang tombol tu parents aku tengah sakan borak dekat meja makan. Jadi dia taklah cuak, walaupun masa tu dia rasa dia dah kena tindih kan. Masa dia cuba bertenang, dia terpandang ada satu mata merah dekat bucu dinding bilik dia. Dan perlahan-lahan dia nampak benda tu berupa lembaga hitam macam melekat dekat dinding. Lama jugalah dia memandang bertentang mata dengan benda tu. Sampailah mak aku buka pintu bilik dia sebab dia sumbat earphone kan. Jadi mak aku panggil dia tak dengar. Barulah dia boleh gerak. Aku tahu cerita ni pun sebab kebetulan masa nak bluetooth lagu K-pop terbaru dekat phone dia, tiba-tiba aku nampak MP3 surah Yasin.
Aku pun tanyalah kenapa tiba-tiba ada MP3 Yasin pula dalam playlist dia. Dan barulah dia buka cerita. Okey, kisah yang ketiga, kisah yang terakhir. Waktu ni adik aku form 1. Malam juga dalam pukul 10 lebih macam tu. Situasi dia, aku tengah dok main game dekat laptop dekat meja sambil menghadap TV. Adik aku tengah tengok TV. Kabinet TV sebelah kanan tingkap nakor. Dan belah kiri kabinet TV ada pintu bilik aku. Sebelah pintu bilik aku pula, pintu bilik mak aku. Lampu ruang tamu memang tutup. Yang buka cuma lampu dapur je. Dan sebab rumah aku flat tak besar, jadi lampu dapur tu sebenarnya dah cukup terang dan tak payah membazir buka lampu banyak-banyak. Mak aku ni memang sejenis kalau nak tidur, akan pakai bedak sejuk, pakai lotion, pakai stokin selimut satu badan. Dan baru beliau beradu. Dan mak aku ni memang akan tidur tutup langsir bilik je dan tak tutup pintu bilik. Setiap malam, tanpa gagal, mak aku akan panggil adik aku untuk ambilkan lotion dekat meja depan dan tunggu sampai mak aku habis sapu lotion dekat tangan. Lepas tu letak semula lotion tu dekat meja depan. Begitulah setiap malam. Jadi sedang aku dan adik aku melayan TV, kita orang dengar mak aku panggil, "Afiq." Kemudian diam. Jadi adik aku pun dah tahulah itu mesti nak minta lotion lah tu. Jadi adik aku pun menyautlah, "Ya bu," sambil ambil lotion dekat meja dan masuk bilik mak aku. Masa dia selak langsir nak masuk bilik mak aku nampak mak aku dah siap baring berbedak sejuk, satu muka, tapi belum berselimut lagi. Jadi aku pun biarkanlah, walaupun lampu bilik mak aku tak buka, tapi boleh nampak samar-samar mak aku baring. Terutamanya bab bedak sejuk tu kan, sebab macam tepung gomak lah. Dalam 2-3 minit macam tu, adik aku pun keluar dari bilik mak aku dan letak lotion atas meja semula. Lantas sambung tengok TV. 2-3 minit kemudian, pintu bilik aku yang sebelah kabinet TV tu terbuka. Dan muncullah mak aku siap, bertelekung sambil tanya adik aku, "Cakap dengan siapa tadi?" Lupa nak cakap, mak aku memang akan solat dalam bilik aku. Tak tahulah kenapa, memang dari dulu macam tu. Jadi boleh bayangkan tak perasaan kita orang masa tu. Aku pandang adik aku pandang aku. Lepas tu kita orang tanya, bukan ibu dah tidur ke tadi dalam bilik? Dan mak aku pun tanpa membuka telekung pergi ke bilik dia sambil marah. "Aku tak kacau kau jangan kacau anak-anak aku." Sambil buka lampu bilik dia. Dan lepas kejadian tu memang adik aku demam. Aku tanya adik aku, benda tu macam mana rupa dia? Sebab adik aku yang bagi lotion tu kan. Adik aku pun cakap dia dah pelik dah sebab dia nampak macam hitam sangat je tangan mak aku masa tu. Tak adalah gelap sangat suasana. Dan dia kata mak kita orang tu pakai lotion tu slow gila. Kemudian lepas tu benda tu cakap, "Terima kasih ya Fik, macam selalu mak aku buat." Aduhai, aku dengar aku hanya mampu menepuk bahu beliau dan meminta beliau pasrah dengan kejadian yang menimpa. Dan ada lagi cerita pasal adik aku ni. Pasal pintu bilik mak aku terbuka sendirilah. Pasal dia nampak benda macam langsuir ataupun tianak bertenggek dekat dahan pokok. Jadi sampai di sini saja kisah daripada aku. Jika ada cerita lain aku akan sambung lagi. Sekian, terima kasih.